Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita akan sambung sikit lagi berkaitan dengan tafsir surah Taha, surah yang ke-20, di mana kita sampai pada ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, ayat ke-8 kita dah bahaskan di dalam kuliah yang lepas. Malam ini insya-Allah kita sambung ayat yang ke-9, firman Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. Yang bermaksud, wahal ataka hadithu Musa, apakah telah sampai kepada kamu kisah Nabi Musa alaihi salam ketika dia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, yakni kepada istrinya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Musa dan bagaimana permulaan wahyu yang diberikan kepada Nabi Musa, serta firman Allah yang disampaikan langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Baik, ini berlaku bila mana Nabi Musa alaihissalam telah selesai waktu perjanjian dengan bapa saudaranya Nabi Syuaib alaihissalam dalam mengembala kambing, dan dia ada melakukan perjanjian dengan Nabi Syuaib alaihissalam, di mana Nabi Syuaib alaihissalam mengambilnya sebagai pekerja, untuk dia mengahwini anak kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Dan bila selesai perjanjian itu, maka dia, Nabi Musa alaihissalam dan istrinya berangkat menuju ke Mesir setelah sekian lama meninggalkannya lebih dari 10 tahun. Nabi Musa bekerja dengan Nabi Syuaib ini yang lebih daripada 10 tahun. Dia meninggal negara Mesir lebih daripada 10 tahun. Dan dia bawa isteri dia untuk menuju ke Mesir. Lalu dia pun tersesat jalan. Di mana waktu itu malam tersangatlah dingin dan sejuk. Malam dingin dan sejuk. Maka Nabi Musa alaihissalam ketika dalam perjalanan daripada Palestin ke Mesir, maka dalam perjalanannya Nabi Musa alaihissalam tersesat jalan. Maklumlah zaman dulu ia berjalan di padang pasir yang luas, tanpa cahaya dan sebagainya, maka sudah tentulah perjalanan yang sukar ini kadang-kadang menyebabkan tersasar jalan orang-orang yang bermusafir pada masa itu. Tersasar jalan, terutama bagi yang walaupun dia tahu jalan, tapi oleh kerana cahaya tidak ada, makin berlakulah kesesatan jalan di malam yang dingin. Kemudian Nabi Musa alaihissalam singgah di satu tempat antara bukit dan gunung dengan cuaca yang sangat dingin, dipenuhi dengan awan, kegelapan dan berkabut. Dan pada ketika itu Nabi Musa alaihissalam berusaha mencari percikan api, mungkin daripada batu-batu, daripada batu-batu yang pecah, mungkin menghasilkan api untuk memberi kehangatan di musim yang amat dingin itu. Lalu, tetapi dia tidak mendapatkan percikan api itu. Ketika keadaan seperti itu, Tiba-tiba Nabi Musa AS melihat percikan api daripada benturan
Nabi Musa alaihissalam melihat percikan api di samping gunung Tur Sina, semenanjung Sinai. Mana Nabi Musa dah masuk ke negara Mesir, iaitu Nabi Musa nampak di Bukit Tur Sina. Bukit Tur Sina ni terletak di semenanjung Sinai di Mesir, iaitu yang berhampiran dengan negara Israel, negara berhampiran dengan negara Palestin, berhampiran negara Palestin. Maksudnya muncul api dari samping gunung yang berada di sebelah kanan. Kemudian dia memberitahu kepada isterinya, kata Nabi Musa, inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin. Sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit darinya kepadamu, yakni sepercik api. Biqabasin, minha biqabasin. Biqabasin dengan makna sedikit ataupun sepercik api, di mana dalam ayat yang lain Allah sebut jazwatin minan nar, membawa sesuluh api, sedikit maksudnya. La'allakum tastalun, agar kamu dapat menghangatkan badan. Iaitu dalam surah Al-Qasas disebut la'allakum tastalun, agar kamu dapat menghangatkan badan. Tastalun. Jadi ini kita melihat bahawa di sini bagaimana komitmen seorang suami kepada isterinya, tanggungjawab suami kepada isteri, dan tanggungjawab isteri kepada suami. Isteri mengikut suami ke mana-mana suami pergi, itu kewajipan. Suami melindungi isteri dan melindungi keluarganya. Kalau sejuk diberikan pakaian, kalau lapar diberikan makanan, kalau tidak ada tempat tinggal disediakan tempat tinggal. Maka Nabi Musa alaihissalam mengambil tanggungjawab ini. Maka dia kata, aku nak cari sesuluh api, mudah-mudahan aku boleh bawa kepada kamu untuk melindungi kamu. Kemudian Allah sebut, au ajidu 'alan nari huda, ataupun aku mendapati huda, ataupun aku mendapat petunjuk di tempat api itu, aku mendapat petunjuk, ataupun di tempat api itu aku mendapat petunjuk. Tadi disebut la'alli atikum minha biqabasin, mudah-mudahan aku boleh bawa kepada kamu biqabasin, dengan secebis api atau sesuluh api, sedikit maksudnya. Au ajidu 'ala nari huda, ataupun di tempat api itu aku mendapat petunjuk. Maksudnya aku mendapat berjumpa, aku dapat berjumpa seseorang yang boleh menunjukkan jalan kepadaku, untuk kita terus meneruskan perjalanan supaya tidak tersesat. Maka Nabi Musa alaihissalam bergerak pergi ke Bukit Tur Sina, yang dia melihat ada cahaya api di Bukit Tur Sina itu. Maka dalam kegelapan malam, Nabi Musa alaihissalam meredah padang pasir di malam hari menuju ke gunung atau ke Bukit Tur Sina yang tinggi, yang mengambil masa perjalanan sehingga 3 hingga 4 jam untuk mendaki ke gunung Tur Sina itu. Kerana saya pernah naik ke gunung Tur Sina itu, di waktu musim panas, di atas dan dingin, lebih kurang 3-4 jam baru sampai di kemuncak Bukit Tur Sina. Jadi Nabi Musa pergi. Jadi kita tengok di sini, tuan-tuan, bahawa bagaimana perjuangan para nabi yang begitu dahsyat, bukan dipenuhi dengan keselesaan, tapi dipenuhi dengan kepayahan. Bermusafir di padang pasir di malam yang dingin, dalam kegelapan malam. Maka ini semua adalah ujian yang dihadapi oleh para nabi-nabi terdahulu, khususnya dalam kisah ini Nabi Musa alaihissalam, memberi iktibar kepada kita bahawa kita perlu menghadapi segala ujian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita dalam kehidupan kita dengan penuh kesabaran. Kita menghadapi ujian Allah dengan penuh
rasa sabar, ya, dalam mengamalkan ajaran Allah, agama Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan dakwah Islam, ya, dengan kita memperbanyakkan kesabaran dan memperkuatkan dan mempergandakan kesabaran di atas jalan ini, insya-Allah. Sekadar itu dapat disampaikan. Apa yang berlaku, insya-Allah kita akan sambung selepas ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.